وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا المصطفى وعلى خاتمهم وأكرمهم وأشرفهم حبيب الله وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آمين يا رب العالمين. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh barisan ahli jawatan kuasa pengurusan Masjid Putrahad, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, jemaah Duyufur Rahman yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Syukur kita panjatkan dan rafa'kan dengan setinggi-tinggi dan sebanyak-banyak kesyukuran kita kepada Allah. Antara Allah masih lagi mengurniakan kepada kita nikmat, memberikan kepada kita peluang, ruang masa yang Allah kurniakan kepada kita, dan masih lagi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk kita terus mengekalkan tanggungjawab ibadah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan seluruh ibadah yang kita laksanakan sepanjang hari ini dan baki-baki masa yang mendatang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat, muslimin muslimat, jamaah yang dikasihi dan dirahmati Allah, pada malam ini kita akan menyambung semula pengajian kita di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, catatan dan keterangan daripada Imamuna An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat daripada ilmu-ilmu yang telah disampaikan, dicatatkan oleh beliau di dalam kitabnya ini. Di dunia kita memperolehi manfaatnya dan di akhirat juga kita akan memperolehi manfaat daripada ilmu yang diambil. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sambungan perbincangan kita pada malam ini masuk kepada al-babul tsani, bab yang kedua, fi tarjihil qira'ati wal qari ala ghairiha, dalam mentarjih, dalam mengutamakan ataupun memberatkan. Istilah berat ni payah kita nak maksudkan. Maknanya dalam memberikan keutamaan bacaan al-qira'ah, ay qira'atul Quran, bacaan Al-Quranul Karim, wal qari, dan orang yang membacanya
ala ghairiha, di atas selainnya. Maknanya bab ini akan membicarakan tentang kelebihan dan keutamaan orang yang membaca Al-Quran, termasuklah dengan Al-Quran itu sendiri berbanding dengan ucapan-ucapan yang lain yang walaupun ucapan tersebut dinamakan dengan nama zikir. Apa ucapan yang lain selain daripada Al-Quran yang disebut dengan nama zikir? Segala perkara yang mengingatkan kita kepada Allah, iaitulah hadis-hadis Nabi SAW. Tasbih yang kita sebut subhanallah, tadi selesai kita menunaikan ibadah salat, kita menyebut kalimah subhanallah, itu zikir. Alhamdulillah, zikir. Dan begitulah doa yang kita pohon tadi, kita mengaminkan doa tersebut, itu juga disebut dengan nama zikir. Imam Nawawi dia ada mengarang sebuah kitab, nama kitabnya adalah Al-Azkar. Kitab-kitab yang dipenuhi dengan zikir, penuh dengan berbagai bentuk doa-doa yang dihimpunkan oleh beliau. Jadi semuanya itu zikir. Jika dibandingkan keseluruhan zikir tersebut, contohnya kalau kita melihat kepada hadis yang Rasulullah kata, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani indar rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada dua kalimah yang ringan apabila kita sebutkan, artinya mudah disebut. Anak kecil mudah menyebutnya, orang dewasa pun mudah untuk menyebutnya. Thaqilatani fil mizan, namun ucapan itu yang ringan tapi berat di saat ketika ia ditimbang di mahsyar kelak. Bila ditimbang ucapan tersebut, itu begitu berat sekali. Habibatani indar rahman, dan kalimah ini mendapat tempat dan perhatian daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah suka kalimah tersebut. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Maha suci Allah dan pujian terhadapnya, Maha suci Allah yang maha agung, yang maha besar. Walaupun ia memiliki kelebihan tersebut, tetapi jika dibandingkan dengan membaca Al-Quranul Karim, Al-Quran lebih tinggi kedudukannya, lebih mulia dan lebih utama berbanding dengan zikir-zikir yang lain. Jadi sebab itu dalam hadis yang kita bicara dahulu, Rasulullah menyatakan, hadis riwayat daripada Abi Dawud, Rasulullah mengatakan, barang siapa yang hidupnya disibukkan dengan Al-Quran, man syaghalahu al-Quran wa dhikri, hidupnya disibukkan dengan Al-Quran, ingat kepadaku ini, berbanding dengan dia berdoa, memohon kepada Allah, ya Allah minta sesuatu itu, a'taituhu afdala ma u'ti as-sa'il, aku akan berikan kepadanya sesuatu yang lebih baik daripada orang yang meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bermakna Al-Quran itu kedudukannya begitu tinggi dan begitu diberikan perhatian oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sabata 'an Ibn Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillahi ta'ala, rawahu Muslim. Telah sabit daripada Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud Al-Ansari Al-Badri. Jadi Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang rapat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Orangnya kecil sahaja, tapi betisnya yang ada pada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, jika ditimbang dengan beratnya bukit Uhud, maka betisnya itu lebih berat daripada bukit Uhud. Itu kehebatan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dan beliau di antara salah seorang sahabat yang menghafal 30 juzuk Al-Quranul Karim. Baik, sabit daripada beliau meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat daripada Imam Muslim. Rasulullah bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi seseorang imam kepada sesuatu jemaah, al-qaum ay al-jamaah, yang menjadi seorang imam kepada suatu jemaah itu hendaklah aqra'uhum li kitabillah, orang yang pandai membaca terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang paling afdal untuk menjadi imam mestilah dilihat kepada mereka yang pandai dari sudut membaca akan Al-Quranul Karim. Di situlah nanti kita akan dapati ada beberapa tertib dalam meletakkan kedudukan tersebut. Cuma dalam kita berpegang kepada hadis ini, dia tidak cukup hanya satu hadis. Sebab itu dalam kita nak menilai tertib keutamaan untuk memimpin suatu jemaah di dalam solat, itu ada tertib dengan kita menghimpunkan hadis-hadis yang lain. Baik, dalam hadis ini Rasulullah mengatakan,
mereka yang lebih utama untuk menunaikan solat secara berjamaah bersama dengan makmum, mestilah mereka yang lebih ataupun yang pandai membaca, lebih pandai membaca akan Al-Quranul Karim. Itu di antara cirinya. Cuma tarjih ataupun disebutkan suatu ulasan daripada hadis ini, kata pengarang kitab ini ataupun kata muhakkik yang mentarjihkan kitab ini, wa bihadhil munasabah ahbabtu an azkura lil qari'il karim maratiba an-nasi fil imamah. Dan dengan munasabah hadis ini, suka untuk aku menyebutkan kepada orang yang membaca Al-Quran itu beberapa kedudukan di dalam bab imam dan mereka yang lebih layak untuk menjadi imam tersebut di dalam solat. Maka orang yang paling berhak yang pertama sekali, fa haqqun nasi bil imamati al-wali walau fasiqan wa yuqaddamu al-a'la fal a'la li khabarin la ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanih. Jadi orang yang paling berhak daripada keseluruhan imam-imam yang ada ni, maknanya imam yang paling berhak kalau sekiranya dihimpunkan susunan imam yang ada, maka yang pertama sekali iaitulah wali, seorang pemimpin. Pemimpin, katakan seseorang pemerintah dalam sebuah negara, dia pergi ke masjid, di masjid tersebut sudah pun ada imam yang rawatib. Dalam bahasa Arab sebut imam rawatib itu imam yang dibayar gaji oleh kerajaan ataupun oleh sesebuah istilahnya dibayar gaji lah setiap bulan. Itu namanya adalah imam rawatib. Dalam bahasa Arab disebut dengan nama rawatib. Sebab apa? Kalimah rawatib itu maksudnya gaji. Dalam bahasa Arab itu disebut dengan nama rawatib. Ya, rawatib itu berarti gaji. Baik. Bila mana berada dalam keadaan kondisi yang sedemikian rupa, pemerintah datang, dia kata saya nak jadi imam. Di masjid itulah dia imam lah. Siapa yang lebih berhak? Yang berhak itu pemerintah, tapi dengan syarat pemerintah mestilah bacaannya betul. Istilah ni bacaannya tak betul, nak juga jadi imam, memanglah jamaah yang berada di belakang tak sahlah solatnya. Yang elok dari sudut bacaannya, yang betul dari sudut makharijul huruf. Tetapi kalau sekiranya ada seorang pemimpin, dia kata dia nak menjadi seorang imam waktu tersebut, dengan bacaannya walaupun tidak sedap, istilahnya tidaklah sesedap bacaan tersebut, tapi dijaga, diraihkan tentang soal makharijul huruf, tajwidnya dijaga, maka dia lebih layak untuk menjadi seorang imam. Sehingga disebut walau fasiqan, walaupun dia seorang yang melakukan dosa, dia berdosa tapi bacaannya boleh. Itu dari sudut hukum solatnya. Kenapa? Disebabkan kerana ada hadis yang lain yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, la ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultani. Tidak boleh seorang lelaki itu mengimamkan seseorang lelaki ataupun jemaah yang lain di dalam kesultanannya, di dalam kekuasaannya. Jadi oleh kerana dia yang berkuasa di dalam sesebuah negeri, maka dia lebih berhak kalau sekiranya dia ingin menjadi imam ketika itu. Tapi boleh tak orang lain? Tidak menjadi masalah dalam hal tersebut. Cuma kita berbicara berkaitan tentang siapakah yang lebih berhak dan layak. Kemudian diikuti dengan yang kedua, wal imamur ratib ahaqqu min ghairil wali wa in ikhtassal ghairu binahwi fiqhin wa war'in. Baik, dan begitu juga yang kedua turun kepada imam rawatib. Imam yang telah pun dilantik di dalam sesebuah masjid, maka imam tersebut itu lebih layak sesudah duduknya pemerintah pada kedudukan yang pertama. Yang kedua imam rawatib, sekalipun ada orang lain yang ketika itu dari sudut waraknya, faqihnya itu ada, maka tetap sahaja imam yang dilantik itulah lebih layak untuk menjadi imam. Dan barulah diikuti dengan perkataan yang kedua. Dalam hadis ini tuan-tuan, bila Rasulullah menyebut dengan aqra'uhum li kitabillah, dia bukan hanya sekadar membaca. Mereka yang lebih hebat bacaan. Jadi bila sebut qara'a, dia bukan hanya sekadar baca sahaja, tapi dia mengetahui hukum yang berkaitan. Sebab itu bila disebut dengan nama qurra, mereka yang membaca di zaman Nabi SAW daripada kalangan para sahabat yang menghafaz Al-Quran, mereka dikenali dengan nama qurra, para qari, mereka yang membaca. Mereka bukan sekadar membaca, tapi mereka mengetahui hukum yang ada. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sebagai contohnya, mengetahui hukum daripada bacaan yang dibaca. Kenapa boleh berlaku demikian?
Di zaman Nabi SAW, para sahabat ketika mendengar ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, dan kita tahu ketika itu belum berlaku susunan Al-Quran seperti mana yang kita hafal pada hari ini. Kita dah hafal juzuk yang pertama. Apa juzuk yang pertama? Surah Al-Baqarah. Masuk juzuk yang kedua, surah Al-Baqarah. Sahabat Nabi SAW, dia tidak menghafal mengikut juzuk tersebut sebab ketika Al-Quran diturunkan di Madinah, Al-Quran belum lengkap. Bila Al-Quran lengkap? Bila mana ketika Nabi SAW 10 tahun berada di kota Madinatul Munawwarah, turun ayat yang terakhir, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah, ila akhiril ayat. Itu merupakan ayat terakhir. Sesudah ayat itu diturunkan oleh Allah, barulah bermula susunannya secara tauqifi, yang Allah perintahkan agar Rasulullah SAW menyusun ayat itu mengikut kepada kedudukan juzuk-juzuk yang ada sehinggalah pada hari ini. Jadi ketika para sahabat berada di kota Mekah, pada waktu itu bagaimana cara mereka menghafal? Ketika saat diturunkan, ada kes sahaja berlaku. Waktu itu bila ada isu berlaku, ayat turun, dan di situ para sahabat dia akan menghafal ayat-ayat tersebut. Dan bila para sahabat menghafal ayat tersebut, setiap kali sampai kepada 10 ayat, oh ini baru ayat pertama, masuk ayat kedua, masuk ayat ketiga, sampai 10 ayat, para sahabat akan mengingati ayat tersebut, dan mereka tidak akan berganjak kepada ayat yang lain, melainkan mereka mengetahui akan maksud daripada ayat itu dan memahami hukum hakam yang terkandung pada ayat tersebut. Dan akhirnya apabila mereka ini telah pun menghafal 30 juzuk daripada Al-Quranul Karim, barulah pada saat tersebut mereka dikenali sebagai kalimah qurra, mereka yang pandai membaca. Jadi maksud daripada pandai membaca itu tidak cukup dengan baca, mereka mengetahui akan hukum. Sebab itulah daripada hadis itu para ulama meletakkan hukumnya. Peringkat yang ketiga, mereka yang layak untuk menjadi imam itu adalah afqah, mereka yang faqih berkaitan hukum, walaupun bacaannya tidak sehebat dengan orang yang bacanya Masya Allah, dengan tarannumnya, dengan bacaan yang tertil, bacaan yang mujawwad dan sebagainya, tidak sampai tahap tersebut, tapi dia faqih. Yang faqih itu adalah lebih aula, lebih utama untuk menjadi imam. Sebab apa? Kerana orang yang faqih dia tahu hukumnya. Ni kalau katakan takbiratul ihram, Allahu Akbar, yang mana dinamakan sebagai rukun, ada orang menganggap rukun dalam solat itu mengangkat tangan, Allahu Akbar, sedangkan mengangkat tangan itu adalah sunat. Allahu Akbar tu ketika kita mengangkat tangan itu sunat. Yang merupakan rukun dalam solat itu adalah takbiratul ihram, kalimah Allahu Akbar. Tapi kadang-kadang orang yang tidak tahu persoalan berkaitan dengan hukum tersebut, dia tidak mengeluarkan suara. Ketika mana dia mengangkat tangan waktu itu takbiratul ihram, Allahu Akbar, angkat tangan sahaja, suara tidak dikeluarkan, maka solat tetap tidak sah. Sebab syarat untuk menjadikan solat itu sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, suara mesti kita keluarkan. Tetapi bukanlah bermaksud bila suara dikeluarkan sama macam imam. Imam kata Allahu Akbar, kita pun kuat seumpama imam, Allahu Akbar. Tak begitu. Suara cukup hanya sekadar yusmi'u nafsah, dia mendengarkan kepada dirinya sahaja. Maksudnya dengan Allahu Akbar, ada suara, ada gerakan lidah ketika itu, maka itulah dinamakan sebagai takbiratul ihram. Itu salah satu di antara hukum yang berkaitan dengan ibadah solat tersebut. Dia mengetahui apa yang disebut dengan nama rukun qauli, apa yang disebut dengan nama rukun fi'li, dan apa yang disebut dengan nama rukun qalbi. Itu di antara rukun yang penting ketika menunaikan ibadah solat. Maka sebab itu seorang imam kalau ingin menjadi imam, kedudukannya yang ketiga itu awalnya adalah al-afqah, mereka yang lebih faqih. Barulah turun pada peringkat yang keempat, summal aqra, mereka yang pandai membaca, ay al-ahfaz. Maksud yang pandai membaca ini mereka yang mengingati akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Solat sahaja mampu untuk membaca ayat juzuk yang ketiga, juzuk yang keempat, juzuk yang kelima, dan begitulah ayat-ayat yang lain yang pandai untuk dibaca dan ingat akan ayat tersebut, maka dia berada pada ranking ataupun pada kedudukan yang keempat. Dan seterusnya, setelah empat tersebut turun pada berikutnya, iaitulah awraq, mereka yang lebih warak, meninggalkan perkara-perkara yang syubhat dalam hidupnya, mencari perkara yang benar-benar halal dari sudut kehidupannya. Maka itu di antara mereka yang lebih layak untuk menjadi seorang imam. Dan diikuti berikutnya dengan al-asbaq, mereka yang lebih dahulu hijratan, lebih dahulu hijrah. Maksud lebih dahulu hijrahnya orang yang lebih lama berada pada tempat tersebut.
Maksud hijrah ni bukan lebih dahulu pergi hijrah, tak. Maksudnya orang yang lebih dahulu ni dia berada pada sesuatu tempat. Ni tengok ni otai ni kawasan tersebut sebagai contoh orang lama, maka dia yang sepatutnya lebih layak untuk menjadi seorang imam. Kemudian thumma man sabaqa islamu, diikuti pada peringkat yang berikutnya mereka yang lebih dahulu keislamannya. Turun kemudian summan nasib, mereka yang memiliki nasab yang baik. Itu di antara senarai dari sudut aulawiyat, keutamaan seseorang itu untuk menjadi seorang imam. Kemudian turunlah berikutnya mereka yang di antara mereka yang berkahwin dengan yang bujang mana lebih utama, yang berkahwin lebih utama berbanding dengan yang bujang, barulah ada pada peringkat berikutnya. Baik, sedikit daripada pencerahan berkaitan dengan hadis tersebut. Wa Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kana al-qurra'u ashab majlis Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi qubulan wa shababan, rawahu al-Bukhari fi sahihi. Daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa disebut radhiyallahu anhuma? Allah meridai keduanya kerana kedua-dua orang ini adalah sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, pakcik kepada Rasulullah, memeluk Islam walaupun terlewat. Dan kemudian anaknya yang lebih dahulu iaitulah Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, juga adalah merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedua-duanya sahabat, maka kita sebut dengan radhiyallahu anhuma. Jika seorang sahaja kita sebut dengan radhiyallahu anhu, jika dia perempuan kita sebut dengan nama radhiyallahu anha. Hujungnya berbeza itu sebab merujuk kepada ganti nama orang tersebut. Baik, apa kata daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma? Beliau berkata, kanal qurra, adalah para pembaca dan penghafaz Al-Quran, ashaba majlisi Umar, merupakan para VIP yang duduk bersama dengan Umar di zaman Sayyidina Umar menjadi pemerintah ketika itu. Sebenarnya hadis ini dia ada suatu hadis yang panjang. Saya membaca hadis ini, saya tengok balik dalam hadis tersebut, sebenarnya dia menceritakan kisah yang satu ketika ada seorang lelaki yang bernama Uyainah ibn Hisin ibn Huzaifah. Uyainah ibn Hisin bin Huzaifah tadi, dia datang pergi ke bumi Madinatul Munawwarah. Waktu itu pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan kemudian dia melihat di majlis tersebut ramai di kalangan tetamu yang datang berada bersama dengan Sayyidina Umar, khalifah ataupun Amirul Mukminin ketika itu. Waktu itu dilihat anak saudaranya yang bernama, salah seorang anak saudaranya itu saya terlupa namanya, dan pada saat ketika itu dia duduk bersama-sama dengan Sayyidina Umar. Jadi anak saudaranya ini adalah merupakan salah seorang di antara hufaz ataupun qurra, salah seorang di antara qari yang membaca Al-Quran. Sayyidina Umar memang begitu keadaannya. Dia akan mengutamakan siapa yang hebat membaca Al-Quran kerana meniru dan mengambil apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya kalau kita melihat dalam sejarah ketika berlakunya perang Badar, ramai di kalangan para sahabat yang syahid dalam medan pertempuran tersebut. Pada waktu itu ketika nak digali ataupun hendak dikebumikan setiap daripada mereka yang syahid dalam medan pertempuran perang tersebut, maka diutamakan mereka yang lebih dahulu menghafal Al-Quran. Siapa penghafaz Al-Quran, masukkan dahulu ke liang lahat terlebih dahulu. Itu keutamaan. Hal ini diambil berat juga oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Setiap kali dalam pertemuan Sayyidina Umar kata, mesti ada tetamu-tetamu aku ni, dia akan duduk bersama dengan aku, yang didahulukan, diutamakan itu adalah penghafaz Al-Quranul Karim dan mereka mengetahui tentang Al-Quran. Bahkan bukan sekadar itu, kalau tuan-tuan lihat dalam sejarah Sayyidina Umar, ahli kabinetnya ataupun disebut dengan nama ahla musyawarati, ahli kabinet, ahli mesyuarat yang ada bersama dengan Sayyidina Umar dalam pemerintahannya itu juga adalah terdiri daripada kalangan orang yang menghafal Al-Quran. Tanpa mengira mereka itu tua ataupun muda, yang penting hafal Al-Quranul Karim. Pernah satu ketika dalam sejarah, Sayyidina Umar membaca ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kita menghafal ayat ini. Waktu itu para sahabat Nabi ataupun ahli mesyuarat Sayyidina Umar waktu itu ditanya. Sayyidina Umar berkata, demikian kenapa tuan-tuan?
Sebab ketika itu di kalangan ahli mesyuarat yang ada, kebanyakan semuanya adalah veteran, mereka yang telah pun berusia. Tiba-tiba dilantik ada seorang anak muda yang bernama Sayyidina Abdullah bin Abbas sebagai salah seorang ahli kabinet. Maka mereka tidak berpuas hati, tak ada orang lain kan, kenapa diambil Sayyidina Abdullah bin Abbas sebagai ahli kabinet dalam mesyuarat pentadbiran Sayyidina Umar. Lantas ketika itu Sayyidina Umar pun sengaja baca ayat tersebut. Bila dibaca ayat tersebut, ditanyalah kepada ahli kabinet yang ada, apa pandangan kamu semua terhadap ayat tersebut? Oh, ayat ini memberikan satu gambaran bila seseorang itu berjaya membuka sesebuah tempat ataupun membuka kejayaannya untuk membuka sesebuah kawasan itu untuk ditadbir dan dikuasai oleh umat Islam, maka saat ketika itu Allah minta dan mengajar kepada kita ini agar kita bertasbih. Jangan sebut oh seronok kita berjaya, kita gembira, tak. Bila berjaya sahaja bertasbihlah kepada Allah. Fasabbih bihamdik, bertasbihlah kamu dengan memuji Tuhanmu dan juga memohon ampun, wastaghfir, minta ampunlah, banyakkan beristighfar. Kerana kejayaan yang kamu lalui ini bukanlah merupakan suatu kejayaan yang diusahakan oleh kamu semata-mata, tapi dengan takdir daripada Allah. Dan yang kedua, ditakuti bila mereka berjaya, mereka terlupa dengan segala bentuk perintah yang Allah perintahkan. Kerana nikmat tersebut ni biasa manusia lupa dengan nikmat yang ada. Akhirnya Allah minta beristighfar. Itu jawapan yang diberikan oleh ahli kabinet ketika itu. Tiba-tiba Sayyidina Umar tengok wajah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Wahai Abdullah bin Abbas, boleh tak kamu berikan pandangan berkaitan tentang ayat tersebut? Maka dijawab oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, minta maaf Sayyidina Khalifah Rasulullah Sayyidina Umar, pandangan saya ini berbeza dengan pandangan yang lain. Sebenarnya ayat ini bukanlah bermaksud semata-mata dengan maksud yang disampaikan oleh tuan-tuan sekalian, tapi maksud daripada ayat ini Allah nak memberitahu kepada kita bahawa Islam telah pun sempurna, dan ayat ini memberikan isyarat bahawa Nabi SAW telah pun hampir untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana ketika itu menceritakan pelbagai pelosok dunia daripada kalangan masyarakat berbondong-bondong jumpa dengan Rasulullah dan mereka itu memeluk ajaran Islam. Bermaksud ayat ini memberikan petunjuk bahawa waktu dan saat untuk Rasulullah bertemu dengan Allah telah pun tiba masanya. Sayyidina Umar kata, inilah pandangan yang saya mahukan. Bukan hanya sekadar pandangan secara zahir daripada ayat ini, tapi di sebalik hikmah daripada ayat ini, seperti mana yang dikatakan oleh Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Maka sebab itulah Sayyidina Umar seronok ataupun begitu berhati-hati ketika menentukan seseorang pemimpin. Dan sebab itu jugalah Sayyidina Umar akan meletakkan seorang pemimpin, prasyarat utamanya itu mestilah seorang yang menghafal Al-Quranul Karim. Bahkan ada riwayat tuan-tuan baca dalam Tarikh Al-Baghdad kalau tidak silap, saya sempat membaca satu ketika dahulu, yang menceritakan bagaimana Sayyidina Umar juga meletakkan syarat kepada peniaga. Siapa nak berniaga di zaman Sayyidina Umar ni dibagi syarat. Apa syaratnya? Dia mesti mengetahui hukum hakam, halal dan juga haram ketika berniaga. Oh, masalah kalau bagi pada kita ni memang masalah besar tuan-tuan ya. Tanya dulu ada masalah ni berniaga ni kamu buat ni akad apa ni? Pinjaman, akad apa? Saat ketika itu payah tuan-tuan kalau nak menentukan demikian, terpaksa masuk kursus terlebih dahulu. Siapa nak berniaga, contoh masjid buat tu cantik juga, masjid buat kita bagi syarat. Kalau nak buat di sekitar masjid ni kita bagi syarat tu, hukum hakam berkaitan dengan perniagaan mesti diketahui. Jadi kalau mereka tahu, mereka akan tahu juga hukum tersebut. Hari Jumaat sebagai contohnya, bila dilaungkan azan untuk menunaikan solat Jumaat, masing-masing tutup kedai tersebut, dah tak ada istilah. Sehingga ada satu tempat tuan-tuan di sebuah masjid, pihak asal mereka minta izin untuk buat di tepi jalan. Tak apalah buat di tepi jalan, tapi masjid dia tidak ada kuasa. Bila di tepi jalan, masjid hanya ada kuasa di dalam kawasan masjid. Di luar daripada masjid itu bukan kuasa daripada masjid. Jadi saat ketika hendak menguatkuasakan pada hari Jumaat, tengok kedai dibuka, semua dibuka, minta announcement telah pun disampaikan, tuan-tuan yang berniaga tolong tutup, ni dah masuk dah solat fardu Jumaat sebentar lagi akan dilaungkan. Diminta kepada seluruh gerai-gerai yang ada ni tolong tutup dan berhenti, nak sambung balik nanti lepas solat Jumaat. Tapi masih lagi dibuka. Panggillah ahli jawatan kuasa ketika itu turun pergi. Kemudian bila selesai mereka turun, kata, ustaz tak boleh nak tutup ustaz. Kenapa? Diorang bagi alasan, dia jawab, dia kata mereka bukan penduduk di sini.
Dia kata mereka datang ni musafir, boleh jamak, kami jamak dan qasar, maka tidaklah wajib kepada kami untuk menunaikan solat Jumaat. Subhanallah, pandai juga mengelak. Maknanya tuan-tuan, mereka juga fikir macam mana cara nak buka juga kedai tersebut hari Jumaat ni. Kami musafir, musafir ni tidaklah diwajibkan untuk menunaikan solat Jumaat. Tu tak tanya, tak cek di mana lokasi mereka, tapi itu yang berlaku. Maka sebab itu di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab diletakkan supaya mereka mahir dari sudut hukumnya, bila masa dibenarkan, apa hukumnya dan sebagainya, supaya perjualan yang berlaku ketika itu akan memberikan keberkatan. Bukan sekadar itu, kisah kalau tuan-tuan ingat di dalam kitab Imam Nawawi rahimahullah, dalam kitab Riyadhus Shalihin, himpunan hadis-hadis beliau, itu diceritakan kisah yang berlaku kepada Sa'ad ibn Abi Al-Waqqas, ya. Apa yang diceritakan? Kisah yang berlaku Sa'ad ibn Abi Al-Waqqas ini yang diceritakan, beliau dilantik menjadi gubernur. Kalau tidak silap, beliau menjadi gubernur ketika itu di Kufah. Jadi pada saat tersebut, ada di kalangan penduduk yang berada di Kufah ini, dia tidak berpuas hati dengan Sa'ad ibn Abi Waqqas tadi. Dia tidak berpuas hati dengan pentadbirannya. Jadi pada saat yang serupa ketika itu, mereka menghantar surat kepada Sayyidina Umar. Bila dihantar kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, dia beritahu, dia kata gubernur kita di sini ni, dia tidak amanah, dia tidak menunaikan hak-hak, tidak adil ketika mentadbir, dan dia juga tidak menunaikan ibadah solat di masjid ketika masuknya waktu solat. Itu prasyarat yang diberikan oleh Sayyidina Umar. Dan berita itu sampai. Bila sampai sahaja kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Sa'ad ketika itu digantung kerjanya, tugasnya digantung sebagai wali ataupun sebagai gubernur ketika itu. Dan Sayyidina Umar Al-Khattab bertanya kepada beliau, benarkah perkara tersebut wahai Sa'ad? Kata daripada Sa'ad, dia kata, bukan, aku tak pernah melakukan hal demikian. Tak apa, kalau begitu buat sementara waktu, kerja kamu digantung sebentar. Apa yang Sayyidina Umar lakukan? Sayyidina Umar hantar pegawai-pegawainya untuk turun ke bumi Kufah. Dan apa yang dibuat? Mereka pergi ke masjid-masjid. Ini kaedahnya, mereka tak pergi ke pasar, tak tanya orang ramai. Kita ni banyak tanya pada WhatsApp kita, pada Facebook, apa pandangan kamu? Macam-macam lah keluar. Betul ke tak betul, yang penting ada di situ catatan tersebut dan kita himpunkan. Ini menurut pandangan orang ramai. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia tidak begitu. Dia pergi ke masjid-masjid, dan waktu itu ditanya, bagaimana pentadbiran Sa'ad di bumi kamu ini ataupun di Kufah ini? Jawapan daripada mereka masing-masing memperlihatkan Sayyidina Sa'ad ini adalah seorang yang begitu rajin, pergi daripada satu masjid ke satu masjid yang lain, menunaikan solat, waktu subuhnya tidak pernah tinggal. Dia adalah seorang yang adil. Semua mengatakan demikian, melainkan ada satu masjid yang memang tidak berpuas hati. Dia begitulah dalam kita mentadbir ni, tuan-tuan, tak semua orang suka. Dan sebab itu kata-kata daripada Sayyidina daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i kata apa? Irda'un nasi bahrun la yudra. Untuk mendapatkan redha pada manusia ni seumpama lautan yang tidak ada tebing. Kita nak pergi ke tebing tak jumpa-jumpa, tak sampai lagi. Sebab memang mana mungkin kita mampu untuk memberikan kepuasan kepada manusia. Setengah pihak puas, setengah pihak tak puas yang lain. Jadi begitulah Sayyidina Umar bila melihat hal demikian, ditanya, ada rupanya pihak yang tidak puas hati. Lantas dia pun memfitnah, menyampaikan fitnah itu kepada Sayyidina Umar. Bila begitu, dibawalah fitnah tersebut. Dia kata, wahai Sa'ad, saya dapat maklumat daripada masjid sekian, penduduk di sini, dia kata begitu, kamu tak adil, kamu melakukan demikian. Apa yang berlaku? Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas ni, tuan-tuan, dia kata, in kana hadha kadhiba, di antara doa beliau, dia kata, kalau benarlah orang yang berkata itu dia bercakap bohong, jika sekiranya dia bercakap bohong ini, maka ya Allah, fa'atil umrah, tolong panjangkanlah umurnya ya Allah, fa'arid alaihi al-fitan, ya Allah, kau dedahkanlah ke atasnya fitnah-fitnah keduniaan dalam hidupnya ya Allah. Rupa-rupanya betul. Dalam sejarah ketika itu dicatatkan, atau boleh rujuk balik dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang awliya Allah, kalau tidak silap bab wali-wali Allah itu, diceritakan pada saat tersebut bila usianya panjang, rupa-rupanya Allah uji dia itu dengan sifatnya yang suka ataupun menggatal. Istilah dia, setiap kali wanita-wanita yang lalu lalang ketika itu diganggu oleh lelaki tersebut,
Usia dah dekat dah nak bertemu dengan Allah. Yang dalam hadis itu, dalam riwayat di dalam kitab Riyadhus Shalihin diceritakan matanya mengerlip ke atas wanita-wanita yang lain. Nampak saja matanya mengerlip, pandangnya mengerlip. Orang kata pelik. Usia dah 90 tahun, katakanlah begitu usianya, tapi masih lagi mengganggu wanita, tak ada kerja lain, tak ingat ke kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rupa-rupanya bila ditanya kepada penduduk di sana, kamu kenal tak siapa ini? Sebenarnya dia berlaku demikian hasil daripada doa Sa'ad bin Abi Al-Waqqas atas sebab perbuatan yang telah dilakukan satu masa yang lalu. Maknanya bahaya juga doa orang yang zalim ini. Orang yang dizalimi, Rasulullah pernah menyebutkan da'watul mazlumi mustajabah. Doa orang yang dizalimi itu dikabulkan oleh Allah dan berlaku kepada lelaki tersebut atas perbuatan yang dilakukan. Jadi dalam kes ini, bagaimana Sayyidina Umar menunjukkan sifat begitu hatinya kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan melantik mereka itu sebagai mereka yang berkelayakan untuk memimpin dan terus serta dalam pentadbiran Sayyidina Umar. Dalam kes ini, ketika mana Umar Al-Khattab waktu itu duduk bersama dengan Qurra, termasuk dengan anak saudara Uyainah tadi, Uyainah kata kepada anak saudaranya, tolong beritahu kepada Sayyidina Umar, astazin lahu an adkhulah, izinkan pada, minta izinlah kamu kepadanya untuk aku masuk bertemu dengan Sayyidina Umar. Boleh tak? Aku ni tak ada peluang ni nak jumpa dengan khalifah. Khalifah mesti tak izinkan sebab aku ni bukan daripada Qurra. Kamu ada kelebihan, kamu ada wajah, ada suatu kemuliaan yang Allah berikan kepada kamu ni, pergilah jumpa minta izin. Akhirnya Sayyidina Umar izinkan. Rupa-rupanya bila diizinkan, dia rupanya ada satu perkara yang nak mengkritik Sayyidina Umar. Apa dia? Bila sampai dia kata, ya Umar, i'dil. Wahai Umar, berlaku adil lah. Kamu dalam melaksanakan pentadbiran kamu ni, kamu tidak berlaku adil. Tiba-tiba Sayyidina Umar dimarah ketika itu. Dan tuan kenal dengan sifat tegasnya Sayyidina Umar ni, pantang. Kalau orang bercakap tiba-tiba dengan bahasa yang kasar, memang Sayyidina Umar kasar terus. Waktu itu Sayyidina Umar hampir-hampir untuk memukul. Di sebuah hadis yang mengatakan waqa' yaqa', ya. Yaqa' ni nak melakukan sesuatu kepada lelaki, kepada Uyainah tadi. Maka anak saudara Uyainah ketika itu pun bagi tahu kepada Sayyidina Umar, Al-Hir ibn Qais, ya. Jadi Al-Hir ibn Qais tadi pun mengatakan, wahai Khalifah Rasulullah, ingat tak lagi kamu dengan ayat suci Al-Quran, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahili. Itu kan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Khudhil af, ambillah, maafkanlah dia. Wa'mur dan perintahkanlah dia dengan bil urfi, dengan perkara yang baik. Bercakaplah dia dengan perkataan yang baik, maafkanlah dia. Dan juga palingkanlah diri daripada orang-orang yang jahil. Mereka ni belum tahu lagi. Ni bapak saudara aku ni minal jahilin. Dia kata bapak saudara aku ni dia belum tahu lagi tentang masalah hukum-hukum ni, wahai Sayyidina Umar Al-Khattab. Bila Sayyidina Umar Al-Khattab mendengar ayat tersebut, terus hatinya jadi reda. Ini kelebihan pada Sayyidina Umar. Macam kes, tuan-tuan ingat lagi tak kes ketika kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat sahaja, Sayyidina Umar kata, jangan ada seorang di kalangan kamu yang berani-berani mengatakan Rasulullah telah pun wafat. Siapa yang berani mengatakan Rasulullah wafat ni, fa'adrib unuqah, aku akan penggal sahaja lehernya. Oh, tidak berani, semua orang tak berani nak berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Kerana apa Sayyidina Umar kata demikian? Sebab kecintaannya yang begitu tinggi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya ketika itu, tuan-tuan, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, satu-satunya insan yang berjaya memberikan nasihat kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Uthman tak berani nak bercakap, Sayyidina Ali ketika itu tidak memberitahu, tak berikan nasihat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang memberikan nasihat kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Wahai Umar, tidakkah kamu kenang ayat suci Al-Quran? Allah sebut dalam Al-Quran, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma aw qutila qalabtum ala aqabikum fatanqalibu khasirin, ila akhir ayat. Jadi pada ayat itu nak membicarakan Muhammad ni manusia biasa, melainkan Nabi Muhammad itu adalah Rasul, utusan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia juga akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampailah kepada ayat tersebut, penghujungnya, bila dengar ayat tersebut, Sayyidina Umar baru sedar diri dia. Ketika itulah Sayyidina Umar mengakui, ya, Rasulullah telah pun wafat. Aku terima dan mengakui tentang hakikat tersebut. Subhanallah.
Para hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah, ceritanya apa? Nak menceritakan itu sikap yang ditunjukkan oleh Saidina Umar. Dengar sahaja ayat suci Al-Quran, walaupun dia memiliki kuasa yang tinggi, dia akan tunduk dengan setiap ingatan-ingatan yang dibicarakan. Sebab itu penting, pada mana-mana pimpinan yang ada, Al-Quran itu mestilah bersama dengannya, diingatkan dengan Al-Quran itu sebagai nasihat yang dapat menuntun dan memimpin perjalanannya ketika dia mentadbir sesuatu pentadbiran. Dan beginilah yang ditunjukkan oleh Saidina Umar di dalam hadis yang kita bicarakan. Wa sayati fil babi ba'da hadha ahaditsu tadkhulu fi hadzal bab, dan akan datang satu bab yang lain berkaitan dengan sesudah daripada hadis ini, dan akan masuk berkaitan juga dengan hal tersebut. Wa'lam anna al-madhhab as-sahih. Hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita sambung sedikit lagi perbincangan kita pada malam ini. واعلم أن المذهب الصحيح المختار الذي عليه من يعتمد من العلماء أن قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتحليل وغيرهما من الأذكار، وقد تظاهرت الأدلة على ذلك والله أعلم. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, ketahuilah sesungguhnya mazhab yang benar, yang sahih. Bila sebut mazhab di sini sudah tentulah mazhab Asy-Syafi'i, kerana Imam Nawawi bermazhab dengan mazhab Asy-Syafi'i, dan Imam Nawawi juga adalah merupakan muhakkik ataupun ulama yang menapis ataupun mentahqiq akan mazhab Asy-Syafi'i. Di antara kitab beliau yang menjadi rujukan kepada kitab-kitab fiqh dalam mazhab Asy-Syafi'i ini adalah kitab Majmu', ya, syarah kepada kitab Muhadzab. Baik, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, menurut mazhab yang sahih dan terpilih, al-mukhtar alladhi alaih, yang dipegang ke atasnya itu, may yu'tamad, mereka yang dipegang daripada kalangan minal ulama, daripada kalangan para ulama, bahawa membaca Al-Quran itu afdalu minat tasbih, membaca Al-Quran itu lebih afdal, lebih utama berbanding dengan bertasbih, lebih afdal berbanding dengan tahlil, la ilaha illallah, tasbih subhanallah, wa ghairihima, dan selain daripada kedua-dua zikir tersebut, minal azkar, daripada zikir-zikir yang ada. Quran nak banding dengan takbir, Al-Quran lebih utama. Apa lagi? Tahmid, alhamdulillah, berbanding dengan qiraat Al-Quran, maka qiraah Al-Quran itu lebih utama. Cumanya dalam hal ini, dan disebut, kita tamatkan kata-kata daripada Imam Nawawi rahimahullah, waqad tadhaharatil adillah, dan sesungguhnya dalil-dalil banyak yang menyokong akan hal yang demikian, wallahu a'lam, Allah itu lebih mengetahui. Cuma ada pandangan muhakkik kepada kitab ini, dia mendatangkan dalil ataupun memberikan suatu pandangan di dalam kitab Fathul Allam. Jadi beliau menafalkan sebuah satu pandangan yang mengatakan, cuma di sini ada suatu perkara yang perlu untuk diambil perhatian. Secara ringkasnya apa yang beliau perkatakan, cumanya kalau nak bandingkan tadi, secara asasnya bila bandingkan Al-Quran dengan mana-mana zikir, yang lebih utama itu adalah Al-Quranul Karim. Bacaan Al-Quran itu lebih utama berbanding dengan zikir yang lain. Kenapa? Sebab Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, kalamullah. Dan setiap perkataan yang dibaca daripada Al-Quran, setiap satunya itu akan mendapat 10 kali ganda yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbanding dengan subhanallah, sin itu tidak 10, ba itu bukan 10, tidak. Tapi kalau sebut dengan Al-Quran, namanya ayat suci Al-Quran, setiap satu huruf 10 kali ganda pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan daripada Al-Quran. Dan dalam kitab Fathul Allam ini disebutkan oleh pengarang kitab tersebut, cumanya kalau sekiranya dia bertembung dengan beberapa amalan yang memang dikhususkan, maka amalan itu lebih utama berbanding dengan membaca Al-Quranul Karim. Contohnya apa? Contohnya zikir selepas solat. Lepas solat habisnya Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita terus baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan di situ Rasulullah mengajar pada kita beristighfar sebanyak 3 kali, sebagai contohnya baca surah ayat kursi, kemudian kita tahmid, tahlil, subhanallah, alhamdulillah, dan juga takbir 33 kali. Itu semuanya diletakkan waktu bila? Letaknya adalah selepas daripada selesai ibadah solat,
dan itu dilakukan oleh Nabi SAW, maka zikir seumpama ini lebih utama berbanding dengan membaca Al-Quranul Karim apabila letaknya ataupun adanya khususiat dan adanya petunjuk daripada Nabi SAW. Sehingga kan dalam kitab tersebut, di waktu malam Jumaat itu adalah waktu yang afdal salawat kepada Nabi SAW berbanding dengan Al-Quran. Kalau dilakukan muqaranah di antara perbandingan di antara baca Al-Quran dengan berselawat kepada Nabi, selawat kepada Nabi SAW lebih diutamakan kerana adanya dalil yang menyatakan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itu pandangan yang diutarakan dari para ulama berkaitan dengan hal tersebut. Ini contohnya dikatakan masalan as-salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam طلبت ليلة الجمعة فالاشتغال بها أفضل من الاشتغال بقراءة لم تطلب ليلة الجمعة. Berselawat kepada Nabi dituntut pada malam Jumaat dan disibukkan dengannya itu lebih afdal berbanding disibukkan dengan bacaan yang tiada tuntutan hanya semata-mata pada malam Jumaat sahaja. Jadi bila mana ada suatu ketentuan yang dituntut untuk kita lakukan, maka ketika itu hal tersebut itu lebih diutamakan berbanding dengan hal yang lain. Ada juga ditimbulkan satu permasalahan. Bagaimana pula Ustaz? Timbul bila berlaku hari raya Aidilfitri sebagai contoh, ataupun hari raya haji, dia berlaku pada hari Jumaat. Hari Jumaat, hari raya haji. Jadi bermula dengan malam tersebut. Tadi disebut dengan selawat, dan kemudian malam tersebut juga disyariatkan kita untuk bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seterusnya malam tersebut disunatkan kita bertakbir. Bertembung di antara takbir dan selawat, mana lebih afdal? Maka ketika itu takbirlah lebih afdal berbanding dengan selawat kepada Nabi SAW. Kenapa? Kerana takbir itu dikhususkan waktunya adalah mahdud, waktunya terhad, berbanding selawat itu boleh dilakukan pada hari-hari Jumaat berikutnya. Wallahu a'lam. Jadi itu pandangan yang diutarakan oleh muhakkik kepada kitab ini dan diambil daripada rujukan kitab Fathul Alam dalam perbincangan yang dibawakan oleh beliau. Mudah-mudahan tuan-tuan sedikit sebanyak daripada perbincangan kita pada malam ini memberikan manfaat pada kita bersama. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Aqulu qawli hadha وأستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده مباركا معصوما، ولا تجعل فينا شكيا ولا مترودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.